الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada satu kitab akidah yang masyhur di dalam silsilah pengajian akidah, lebih-lebih lagi di Al-Azhar Mesir, yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Ilish Al-Ash'ari Al-Shazili, boleh Al-Azhari. Tamam. Nah, beliau tabaan ma'ruf maqam dia Yuzar. Kalau antum turun daripada Syekh Abdullah Syarqawi, antum turun situ kan, straight tu antum akan nampak satu kubah kan. Sebelum kita kan ada situ sampai 3 kok kiri, lepas tu ke kanan tu kalau kita nak pergi makam Syekh Ismail Sadiq Adawi, sampai depan tu kita akan tengok ada satu kubah. Okey. Jadi Ahlus Saqa, As-Saqa Al-Kabir As-Saghir duduk situ. Jadi Imam Al-Lash pun katanya di situ. Boleh? Katanya di situ juga. Ala kulli hal. Antara anak murid beliau yang masyhur adalah Al-Bulaqi. Ta'min ada Al-Bulaqi. Itu adalah anak murid Al-Imam Al-Ulish. Ala kulli hal, satu kitab yang muhim jiddan, kitab akidah yang Imam Ulaysh membawa musannif membawa nafas baru, membawa nafas yang baru di dalam kitab dia, iaitu dia mendatangkan dalil-dalil nakli dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran ke dalam apa? Pengisbatan sifat tersebut. Jadi banyaklah ayat-ayat Quran. Jadi penting, lebih-lebih lagi zaman ni kita tahu benda ni. Penting bahawa akidah kita tu kita nampak dan kita tahu dia tu sabit dengan dalil-dalil yang kuat. Boleh? Bukan kata ulama-ulama kita tu takut tambah gitu, tidak. Boleh? Jadi insya-Allah pengajian kita ni konsepnya adalah daurah ni. Maksudnya adalah daurah itu yang kita bincang dengan Allahumma salli ala Muhammad dengan Ustaz Azam hafizahullah taala. Jadi sebelum kita start majlis kita ini, syukurlah untuk kita sedekahkan Fatihah. Pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada para sahabat, pada tabi'in, tabi'in, kepada ulama khalaf dan salaf, kepada mak ayah kita, wa khususan kepada Al-Allamah Tok Kenali rahimahullah taala, Al-Allamah Syekh Abdullah Tahir, dan begitu juga nasabnya, sabab dan begitu juga usul mereka dan furu' mereka, sabab dan nasab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haja kita ke Ar-Razi. Lepas tu sekali dengan syarah Syekh Abdul Hadi Najah Al-Ambari, ni anak murid kepada Al-Imam Ilish.
anak murid kepada Al-Imam Al-Alish, anak murid dia. Boleh. Dan masyhur Syekh Abdul Hadi Najak Lambari adalah tok guru kepada Syekh Ahmad Al-Fatani. Boleh. Kalau dalam nuskah Darul Ihsan sekali dengan syarah, matannya tu duduk muka surat apa 29. Hak dalam nuskah matan saja tu dia ada dua kitab juga asal dia tu dah. Fatwa Ilmu Kalam dengan Takrib. Takrib tu muka surat 29 kita. Baik. Ambil masa seminit untuk tengok tempat tu. Boleh? Betul 29. Ayuh. Kalau dalam PDF tu tengok dah. Tengok muka surat mula-mula ya. Seminit untuk tengok. Lepas tu insya-Allah kita akan mula. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kebanyakan nuskah Bismillahirrahmanirrahim ini sabit dua kali. Dalam kebanyakan nuskah Bismillahirrahmanirrahim ini sabit dua kali. Pertamanya sabit pada ketika dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Amilu Al-Allamah Al-Hibru Al-Bahru Al-Fahamah. Boleh. Dalam nuskah tak ada ni. Tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim, qala Syekh Al-Imam Al-Amilu Al-Allamah, tak ada. Terus kepada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Situ. Boleh. Baik. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil daripada atas lah. Meraihkan Syekh Abdul Hadi Najak Lambari pun ada hak ni. Sebagai anak murid dia tu dia letak hak ni. Apa dah? Syarah ni dia ada. Boleh? Qala asy-syekh, telah berkatalah oleh Syekh. Syekh sini dengan makna man hasala rutbatal ilmi. Man hasala rutbatal ilmi. Boleh? Bukan dengan makna man balagha 40 sanah. Okeylah. Qala asy-syekh, telah berkatalah oleh Syekh Al-Imam. Boleh? Al-Imam maknanya ma ataupun man. Ma ataupun man yu'tamu bihi. Boleh, man yu'tamu bihi. Mereka yang apa? Diikuti dengannya itu. Diikuti. Apa tu dah? Segala mereka yang diikuti itu tadi kita panggil dengan apa? Imam. Qala asy-syekhul imam al-amilu al-allamah, yang beramal lagi pula yang sangat mengetahui. Boleh? Yang sangat mengetahui. Ini panggilan puji lah. Kita panggil tu dah. Al-hibru, al-habru bi fathil ha. Boleh? Bi fathil ha. Al-habru boleh, wal hibru, al-hibru pun boleh. Tulis bi fathiha wa kasriha. Al-habru wal hibru. Dengan makna apa sini? Al-alim. Dengan makna al-alim. Al-bahru pun sama. Dengan makna al-alim. Kalau kira al-hibru makna dakwah. Nah, asal dia. Al-bahru makna laut. Tu. Kita tidak bahalah kepada luar sini macam-macam tu. Lagi pula al-fahamah, yang bersangatan faham. Al-fahamah. Boleh? Yang bersangatan faham. Khatimatul muhaqqiqina, yang mengakhiri bagi segala muhaqqiqin. Yang mengakhiri bagi segala muhaqqiqin. Tajil mudaqqiqina. Boleh?
Tajil mudakkikina. Taj mana apa taj? Ni Raja Pakar tu. Ke mana taj? Mahkota bagi segala mudakkikin. Faridu asrihi, yang sangat nadir pada zamannya. Idafat makna fi. Wa wahidi dahrihi, sama ya? Atau tafsir, atau muradif. Syekhul Islami wal Muslimin. Boleh? Guru ataupun yang memandu apa? Kepada Islam dan memandukan segala muslimin. Khadimu syariati sayyidil mursalin, dan yang berkhidmat bagi syariat baginda Nabi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu yang berkata tu? Yang akan kata bismillah mana tu? Al-Ustadhu, guru yang maha mulia, Al-Fadil, Abu Abdillahi. Boleh? Abu Abdillahi. Abu Abdillah maknanya anak kepada Imam Ilish tu Abdullah. Sayyidi, boleh? Tuanku, Al-Syaykhu Syekh Muhammad Ilish, hafizahullahu ta'ala. Ni hak sabit dari nuskah dah. Tu. Waja'alahu wal muslimina fi ahsani aishin, dan menjadilah Allah Ta'ala akannya dan segala muslimin pada sebaik-baik kehidupan. Amin. Boleh? Imam Allah sebut dalam apa kitab dia apa yang kita baca dulu, kitab Syarah Barzanji, wa al-qaulul munji, disebutkan pada amin wa man qala amin. Dia doa ni dia kata boleh amin, hak aku kata, dan barang siapa yang kata amin, maka doa tu didoakan supaya makbul ke dia belaka. Tu Imam Allah sebut dalam qaulul munji dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Itu terjemah yang masyhurah. Tarjamatun masyhurah. Boleh tak? Yang pada ayat kita sini daurah, jadi kita tidak bahalah kalam tu kalam apa, boleh, ataupun kita bahas dengan nahwu kala ke mana, kita tak bahas. Tamam? Kita terus masuk kepada maksudul kitab. Boleh? Kita dah cerita, dan seperti mana kita telah maklum daripada sebelum ni, bahawasanya orang yang meninggalkan perbahasan basmalah, imma dia akan duduk daripada kalangan orang yang muqassirin ataupun orang yang qasirin. Al-muqassirin bermakna orang yang meninggalkan bahas basmalah dalam keadaan dia mampu bahas basmalah. Orang yang qasirin maknanya orang yang meninggalkan perbahasan basmalah dalam keadaan dia tak mampu nak bahas kerana jahilnya, tak mampu dia dan sebagainya. Melainkan orang yang meninggalkan perbahasan basmalah tidak termasuk di kalangan orang yang qasirin ataupun muqassirin apabila dia ada gharak yang sahih daripada syariah. Antaranya adalah apa? Qasdan wa ta'jilan lil maqsud. Dia nak tuju kepada maksudul kitab. Boleh? Dia nak tuju kepada maksud, maka menuju kepada maksudul kitab, boleh? Itu antara gharak yang apa? Membenarkan seorang itu tadi meninggalkan perbahasan basmalah. Kerana nak bahas basmalah, kalau tidak tahu maksudul ilmi, boleh, yang menjadi maksudul kitab, maka tak boleh nak bahas juga. Betul tak? Hakata. Qala al-musannifu alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Bermula segala puji itu sabitun, sabitlah ia puji itu tadi bagi Allah. Siapa Allah tu? Badal dia Rabbil Alamina. Rabbi dengan mana murabbi, ataupun dengan mana khaliki. Boleh? Rabbi dengan mana murabbi ataupun dengan mana khaliki. Keduanya itu, yakni mentafsirkan Rabbi dengan makna murabbi ataupun dengan makna khaliki, keduanya membawa kepada jadinya Rabbi itu apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Boleh? Kerana murabbi itu isim fa'il, cuma isim fa'il bina'i mazid. Kalau Rabbi dengan makna khaliki, isim fa'il juga, cuma isim fa'il bina'an mujarrad. Boleh? Hakadha, dua-duanya adalah isim fa'il. Maka al-alamina ketika itu tilik kepada maddah
tilik kepada fi'il rabba yurabbi tarbiyatan fahuwa murabbin, dan tilik kepada khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun, maka dia tu tadi adalah maf'ul kepada rabbi. Jadi di sini idhafah kepada maf'ul. Boleh? Terjemahkan kita terjemah yang menciptakan ataupun yang mentadbirkan akan sekalian alam. Gitu. Dia kata yang menciptakan ataupun yang mentadbirkan sekalian alam. Habis tak kata. Qala al-musannifu was-salatu was-salamu, dan selawat dan salam. Dan selawat dan salam. As-salah di sini adalah salatullah. As-salah di sini adalah salatullah. Was-salatullahi dengan makna rahmatullah. Boleh? Dan bermula rahmat Allah Ta'ala. Terjemah maksud dulu lah. Tak? Dan bermula rahmat Allah Ta'ala itu. Wassalamu ay, dan keselamatan daripada Allah Ta'ala itu ala sayyidina ay nazilani. Ana ada sebut fi ghairi hadha dars, bahawasanya di sini kita boleh guna kaedah al-ibratu bil ula atau al-ibratu bil mudzakkari, yakni pada kita nak balik ke dhamir yang marji'nya itu ada dua, dan dua tu tadi salah satunya muzakkar ataupun salah satunya muzakkar dan muannas satu lagi. Maka dhamir ketika itu kita boleh buat dua, sama ada kita kata al-ibratu bil ula, yakni kita tengok mula-mula siapa. Mula-mula as-salah muzakkar ke muannas? Muannas. Maka kita kata nazilatani. Ataupun kita guna kaedah al-ibratu bil muzakkar, yakni sama ada hak depan tu tak digapah muannas ke ataupun belakang dia tu gapah muannas ke, tak kira. Hak tentunya kalulah ada muzakkar, maka muzakkarlah dhamirnya. Boleh? Muzakkarlah dhamirnya. Jadi nazilani boleh, nazilatani. Ala sayyidina, di atas penghulu kita, penghulu kami. Siapa dia penghulu kami? Muhammadin namanya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala bangkitkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Wa alihi, dan keluarganya, keluarga Sayyidina Muhammad. Keluarga di sini seperti kebanyakan kitab lah pada khutbatul kitab, nak dengan makna keluarga fi babid du'a. Keluarga fi babi ad-du'a. Boleh? Tu. Maka keluarga fi babid du'a kena kepada apa? Kullu mu'minin walau asiyan. Boleh? Setiap yang mukmin walaupun dia tu mukmin yang berdosa. Kerana boleh tak kita berdoa kepada mukmin yang berdosa? Boleh, tak ada masalah. Nampak dah? Tu. Jadi moga-moga dengan apa? Selawat kita hari ini apa? Mendapatlah kita juga rahmat dengan selamat Allah Ta'ala tu tadi. Seperti mana kita minta juga, dan termasuk dalam ini juga mak ayah kita, guru-guru kita, usul kita, furuk kita. Kalau ada pula ni furuk sabab lah. Anda tahu lah depan ini furuk nasab tak ada lagi dah. Tu. Tak ada lelah tu boleh jadi ada lah. Furuk nasab, furuk sabab. Ala kulli hal. Termasuk belaka dalam ni. Sahabat masuk tak dalam doa tadi? Lebih-lebih lagi lah masuk. Tu. Amma ba'du. Boleh? Amma ba'du. Kalau kita nak takdir kat senang-senang kita kata mahma yakun min syai'in ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Itu takdirun masyhur. Boleh takdirun masyhur. Tu. Kita tak bahas lah sini dah. Tak bahas lah sini. Amma ba'du ay mahma yakun min syai'in ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Boleh? Nampak dah tu? Aqulu lah, tak kira kita lah. Aqulu, maka berkatalah aku, yakni kita hikayat perkataan musannif. Musannif kata apa? Fayajibu ala kulli man balagha
akilan. Sawa'un kana dzakaran aw unthan wa sawa'un kana hurran aw raqiqa ay ya'rifa as-sifati al-wajibati lillahi ta'ala. Boleh. Was-sifatil mustahilati alaihi ta'ala was-sifati ila akhirih. Boleh. Fayajibu, maka wajiblah. Wajib di sini dengan makna wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Tu. Antara tanda ini disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam syarah dia ke atas di atas matan Sanusi, matan Ummul Barahin, matan Imam Sanusi Ummul Barahin, matan Sughra ataupun kita panggil dengan Ummul Barahin. Boleh. Disebut bahawasanya antara adatul ulama apabila dia nak menulis wajib pada syarak, dia akan ta'diyah ke yajibu tu dengan ala. Dan ketika dia nak cerita wajib tu wajib pada akal, dia akan ta'diyahkan yajibu dan yastahidu dan yajuzu tu tadi dengan lam ataupun fi. Dengan lam ataupun fi. Jadi kalau kita jumpa fayajibu fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, ataupun kita jumpa fayajibu lillah, maka tahulah situ adalah wajib pada akal. Dhabit ni bukan dhabit kita rasa-rasa dah. Itu disebut sarih oleh para ulama. Antum kita tengoklah dalam syarah Bajuri. Tengok dalam syarah Bajuri hak dok Mesir. Kat senang lagi beli je kat Darus Salih tu. Warna kuning tu. Lah ni. Kulit kuning dah ni. Dulu biru, dah ni kuning. Dia kata tu. Tu. Dhabit tu ada ni. Qala al-musannifu ala kulli man balagha. Ke atas wajiblah ke atas. Ini wajib tulis itu fayajibu syar'an. Maka wajiblah pada syarak. Wajib pada syarak tadi tu ke atas apa? Ala kulli, tiap-tiap man mereka. Boleh? Ta'mim tu musannif hakik wa alif belakang mana? Ta'mim musannif hakik wa alif belakang mana? Qala al-musannifu fayajibu ala kulli man balagha, yang balik. Boleh? Yang balik. Apa maksud mereka yang balik? Yakni yang telah ada pada mereka tu segala ketandaan balik lah. Faham tu? Yang telah ada pada mereka itu segala ketandaan balik. Balik ni kita ngaji dah dalam kitab fiqh. Ada dah tanda-tanda balik tu berapa dan sebagainya. Tidak ke? Apa kita cek diri kita ni ada lagi tak tanda balik? Tak ada. Tak ada tanda balik ni. Adalah kada dah. Adalah kada kalau dia umur apa? Nebelah kok bilangnya apa? Masihi ni kak jodoh dah tu. Moga dia paling apa? Paling banyak boleh pergi. Hak tidak balik tu sampai 15 Qamariah. Sampai 15 Qamariah. Boleh tak? Habis setakat tu. Itu man balagha. Mereka yang balik. Lagi pula balik tu pula selepas daripada balik dia tu pula ke apa? Akilan. Dia tu berakal. Sini ni kita tulis dulu sikit situ. Isyaratun ilal mukallaf. Sini musannif nak isyarat kepada mukallaf. Bila musannif nak isyarat kepada mukallaf, kita maklum panggil benda yang kena ada supaya kita boleh panggil seseorang itu dengan mukallaf ada 4. Betul tak? Jadi kita sebagai qari, kita baca tu kita boleh perasan lalu lah musannif sebut berapa. Cukup tak 4. Kalau tak cukup kita tambah. Faham tu? Kerana musannif telah isyarat dan kita faham dah isyarat musannif. Jadi untuk jaga benda ni kita tulis isyaratun ilal mukallaf. Jadi mukallaf pertama adalah apa? Balik. Boleh? Lagi pula akilan berakal. Boleh? Lagi pula berakal. Orang gila boleh. Apa tak wajib benda ni? Kena tu. Orang gila tak wajib ni. Sawa'un kana. Jadi disebut ada 2. Boleh? Apa lagi 2 yang kena ada pada mukallaf? Cukup panca indera dan murak panca indera tu tadi apa? Dia tu tadi ada pendengar dan ada
pelihak dalam tempoh dia akhir balik tu tadi, dan juga dia tu tadi sampai seru Islam. Tu dua lagi tu. Cukup Pak. Boleh. Akilan, habis dah kata. Sawaun kana. Sama ada adalah ia man kulli man tu tadi. Zakaran, dia tu laki-laki. Boleh. Dia tu laki-laki. Au unsan, ataupun unsa. Kita tambah soal lagi. Au tambah siapa soal lagi? Au khunsan. Tambah situ. Au khunsan ataupun khunsa. Boleh. Ataupun khunsa. Takmim yang pertama makna kata wajib yang musannif nak cerita ni, kalau dia ada balik dan dia tu ada akal, lagi pula sampai seru, lagi pula apa? Ada pendengar dan pelihak, tak kira lah dia tu lelaki ke perempuan, kena berlaku benda wajib hak musannif nak cerita ni. Mana bermula benda wajib hak musannif nak cerita? An ya'rifa. Situ dah. Lagi pula ni ta'mim yang kedua. Dan di dalam uslubul arabiyah, asalibun arabiyah, kita belajarlah ta'mim ni ada tujuan dia dah. Ta'mim ni ada tujuan dia. InsyaAllah itu boleh tengok dalam kitab-kitab lughah. Sawa'un kana harran aw raqiqa. Hurran aw raqiqa. Dan sama ada adalah ia man itu. Boleh? Adalah man mereka seseorang itu tadi, dia tu tadi apa? Adalah yang bebas ataupun yang merdeka, ataupun dia tu tadi adalah hamba. Boleh? Tak kira lah hamba tu, kalau kita bahas hamba agak, hamba yang hamba sengati ataupun hamba mubah. Jadi sini bolehlah kita nak buat apa? Takmim atas takmim. Wa ta'mimut ta'mimi boleh, ada faedah juga. Boleh, biasa kita dengar illatun li illatin kan? Dia ada soal lagi, ta'mimut ta'mim. Faham dah? Tu. Ini takmim yang berlaku kepada takmim. Yang berlaku kepada salah satu yang dalam takmim. Baik. Tulis pada raqiqan tu, tulis itu khalisan au muba'adan. Khalisan au muba'adan. Boleh? Jadi kita sini ni, pendengar-pendengar ni, ada belaka dah ke tak sifat-sifat ni? Ada tak? Ada. Orang sekeliling kita ada tak sifat ni belaka ni? Ada. Maka bila ada je sifat ni, kita tengok anak kita. Anak kita dah. Anak orang. Kita tengok adik-adik kita. Kalau kita ada anak. Kita tengok mak ayah kita. Tengok orang kampung kita. Tengok orang dalam negara kita. Tengok umat Islam belaka ni. Tengok ada ke tak sifat-sifat ni? Kalau kita tu tak ada sifat-sifat ni, maka kita kena tahulah bahawasanya ayya'rifa ila akhirih itu termasuk dalam wajib pada syarak. Soalan dia, wajib tu tadi wajib atas jalan gapo? Aini ke kifai? Aini ke kifai? Aini. Jadi kita tulis pada yajibu tadi. Wujuban ainiyan. Boleh? Wujuban ainian. Jadi daripada sini, bila kita faham dah wujub tu tak ada wujub aini, nyata dah lah kita bahawasanya kalau lah kita kata kita tu ada anak, ataupun kita tu tadi ada adik, betul tu, ataupun kita tu tadi ada ikutlah ada saudara mara dan sebagainya, daripada kecil lagi kena bubuh ni benda ni, kena bubuh dah benda ni. Boleh? Balik tu tak ada dah benda ni. Bukan baru nak bubuh. Balik tu ada dah benda ni. Bermakna kena bubuh bila? Wajib atas mak ayah tu. Sebelum daripada tu lagi. Bermulanya mumayyiz dia, selalu dah. Boleh? Wajib dah ke atas mak ayah dia tu, ajar benda ni. Boleh? Lepas tu ajar tu, ada cara-cara dia lah. Kadang-kadang, kalau kita payah-payah sangat, tak dengar dia. Lepas tu, ambil ambil hak mudah-mudah. Betul lah. Al-Imam As-Sanusi dia tulis kitab Hafidah tu. Dan sabit dalam setengah nuskah, Hafidah itu nama dia Aqidatus Sibyan. Boleh? Aqidatus Sibyan. Jadi kita ajar dia hak tu. Buat terjemahan sikit, ajar. Muka ngaji Arab lakon dah. Kita mampu dah buat terjemahan sedikit.
Boleh. Sabit ke dengan guru tanya, okey dah terima gini. Okey, settle. Baca kepada anak adik kita. Boleh. Nah, itu khidmat terbesar tu untuk keluarga. Ala kulli hal. Habis tak tu. Qala al-musannifu yajibu fa'il dia an ya'rifa, takdir kalam, takwil masdar dia jadi kan ma'rifatus sifati. An ya'rifa ay ma'rifatus sifatil wajibati. Mengetahuilah ia. Siapa hak mengetahui? Siapa hak kena mengetahui tu? Kulluman tadi lah. Kulluman tadi. Kita ada dalil tu tak? Kita ada. Jadi kita kena tahu ni. Tahu gapo maksud ni? Tahu bukan setakat tahu. Tadi baru kita belajar. Dah Imam Damanhuri tegur tadi bahawasanya siapa yang merasakan habuai tuntutan ilmu itu hanya sekadar tahu, maka dia salah. Boleh. Kerana apa? Sebenarnya tuntutan ilmu itu last sekali dia kena membawa kepada amal. Boleh. Tu. Apa? Innal ilma yunadil amala. Sesungguhnya ilmu itu dia apa? Dia membawa dan dia menuntut kepada beramal. Boleh. Dia menuntut kepada beramal. Jalan dah. Tu. Qala al-musannifu an ya'rifa. Jadi bila anda kata lagu tu tadi, tahulah kita ya'rifa di sini, gapo maksud ya'rifa? Seperti mana bawah ni musannif akibah, ta'rif ma'rifah tu gapo? Boleh, musannif akibah ta'rif ma'rifah tu gapo? Cuma kita buat dulu sini sikit, tulis pada ya'rifa. Tu. Yani. Buat dobit sikit. Mengaji daurah ni kena dobit dah dah. Kena dobit yakni wajib mukallaf itu berpegang teguh di dalam hatinya. Boleh. Dan melakukan dengan segala perbuatannya. Dan berkatakan dengan segala perkataannya. Boleh? Tu. Habis saya kata. Mengetahui tadi tu, nanti kita kaitkan lagu mana nak kaitkan badan dan kata-kata tadi tu. Mengetahui apa? As-sifati maf'ul dia dah. Segala sifat. Ini isyarat kepada maudu'u ilmi tauhid. Ingat tak? Tulis situ. Tulis pada as-sifatil wajibah. Tulis situ. Isyaratun ila maudu'i ilmi tauhid. Isyarat kepada maudu' ilmu tauhid. Dan maudu' ilmu tauhid tu, boleh? Maudu' ilmu tauhid itu ada berapa? Ada 4. Boleh? Maudu' ilmu tauhid itu ada 4. Boleh? Nah, maudu' ilmu tauhid itu ada 4. Gapo 4? Yang pertamanya, ma yajibu lillahi walir rasul. Itu yang pertama. Ma yajibu lillahi walir rusuli wal anbiya. Itu yang pertama, maudhu' pertama. Yang kedua, ma yastahilu lillahi walir rusuli wal anbiya. Itu yang kedua. Boleh? Ma yastahilu lillahi walir rusuli wal anbiya. Boleh? Yang ketiga, ma yajuzu lillahi
Boleh? Walil rusuli wal anbiya. Boleh tak? Jelas dah? Yang keempat adalah al-mumkinat. Sam'iyat dia masuk dalam mumkinat tu tadi. Ini setengah cara ulama kira maudhu' ilmu tauhid. Setengah ulama cara kira dia apa ni? Pertama, ma yajibu lillahi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Boleh? Ini cara kedua, kira 4. Yang kedua, ma yajibu lirrusuli wal anbiya'i wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Al-mumkinat. Yang keempat adalah as-sam'iyat. Ada ke tak? Ada dua cara kira kan? Dua cara kira. Yang pertama tadi hak kita tabik tadi tu, gana mula-mula ma yajibu lillahi walirrusuli. Lepas tu ma yastahilu lillahi walirrusuli. Lepas ma yajuzu lillahi walirrusuli wal anbiya. Betul tak? Lepas tu mumkinat. Boleh? Lepas tu sam'iyat dia duduk dalam tu. Duduk dalam dengan cara ni, cara yang kedua. Jadi dia akan kira yang pertama ke apa? Ma yajibu lillahi wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yang kedua, ma yajibu lirrusuli wal anbiya'i wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yang ketiga, apa? Al-mumkinat. Yang keempat adalah as-sam'iyyah. Sawa'un kana hurran aw raqiqa an ya'rifa as-sifatil wajibati lillahi was-sifatil mustahilati alaihi ta'ala was-sifatil jaizati alaihi ta'ala. Itu ila akhirih isyarat kepada apa? Maudhu' ilmu tauhid. Qala al-musannifu an ya'rifa as-sifatil wajibati lillahi ta'ala. Jadi gapo hak kita nak daripada mengenalkan segala sifat-sifat yang mesti sungguhlah ia sifat tu bagi Allah. Terjemah mesti sungguh dulu dah. Lepas tu kita pergi kira-kira lah apa ni. Dia kita pecah sifat tu. Yang mesti sungguh. Yang kita tak terima tidak. Kalau sifat ni tak ada. Tak terima kata tak. Sifat ni tidak daripada Allah Ta'ala. Boleh? Gapo hak kita nak sini? Hak kita nak adalah dengan kita hukum ke dengan segala sifat tu dengan wujub. Boleh? Jadi lagu mana cara makrifah kita dengan segala sifat yang wajib? Wujubul wajibat. Tulis itu lah. Boleh? Wujubul wajibat. Dengan segala sifat mustahil pula. Dan mengetahui pula atas pada sifatil wajibah. Yang ni ya'rifah pula as-sifati al-mustahilati. Segala sifat yang mesti tidak. Ada? Segala sifat yang mesti tidak. Kena pandai terjemah tu tulislah mesti tidak. Jadi gapo yang kita nak hukum ke dengan sifat yang mesti tidak ni? Gapo? Istihalatul mustahilat. Yakni tidaknya segala perkara yang mustahil ini. Tidaknya segala perkara yang mustahil. Mana tahu? Segala yang mustahil ini. Mana kalau kita sebut lemah tu gitu ya, senang. Apa dah? Tu. Insya-Allah. Kita ni kalau terjemah tu boleh ajar pula. Kepada orang kampung kau. Antumlah. Wasifatil jaizati alaihi. Boleh? Dan segala sifat yang harus segala sifat tu tadi ke atasnya, ke atas Allah Ta'ala. Ke atas Allah Ta'ala. Sebab tu tak dia tengok malah dah. Bila musannif sebut al-jaizati ala. Ingat dah tadi? Kaedah kita dalam lughah, ana ada cerita bahawa ni benda ni dalam kelas Makudi. Boleh? Ma yata'adda bil asli yata'adda apa? Ma yata'adda bihi al aslu. Perkara yang bertakdiahlah dengannya oleh asal, maka bertakdiahlah juga oleh furu' dia. Segala tasarruf dia. Jadi bila anda kata tadi, ingat tak anda kata Al-Imam Bajuri ada cerita bahawasanya ghalib. Ingat tak anda sebut tadi? Ghalib bila para ulama nak cerita wajib, harus, wajib, mustahil dan harus.
pada syarak, boleh, dia akan cerita dengan ala. Ataupun bila nak sebut hukum-hukum syariah, dia akan cerita dengan ala. Ta'diyahnya dengan ala. Tapi kalau nak cerita apa pada akal, ta'diyahnya adalah dengan lam ataupun dengan fi. Jelas? Baik. Benda tu tadi, adakah dia mesti kemestian lagu tu dengan sekira-kira kalau sini al-jaizati ala, ibarat ni jadi salah? Tidak, kerana benda tu hanyalah ghalib. Faham tak? Sebab tu Imam Bajuri kata ghaliban. Jelas kan? Ini contoh dia. Jadi al-jaizati ala sini harus pada syarak ke? Harus pada jaizati alaihi. Ini yang haruslah ia ini pada akal ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Tu habis. Wa an ya'rifa, dan bahawasa mengetahuilah juga. Tu tengok. Selesai dah tadi maudhu' pertama. Nampak pasal tak? Tadi komponen pertama di dalam maudhu' kita. Maudhu' ilmu tauhid. Wa an ya'rifa sifati al-wajibati lil anbiya'i war rusuli. Dan mengetahuilah pula. Tahu tu tadi, tahu hati, tahu perbuatan dan tahu kata-kata. Akan segala sifat-sifat yang mesti sungguh bagi segala Nabi dan Rasul. Baik. Perasan tak kita dalam setengah kitab-kitab, dia hanya sebut Rasul. Baik. Dan kita dah maklum kaedah, tiap-tiap Nabi adalah, tiap-tiap Rasul adalah Nabi. Tapi bukan tiap-tiap Nabi adalah Rasul. Baik, soalannya sekarang, bila kita kata apa, siddiq, amanah, tabligh, fatanah itu, ni dalam setengah kitab kan? Sebab setengah hari dia tanya benda ni dan dia fikir. Boleh? Dia tanya, Ustaz, adakah siddiq, amanah, tabligh, fatanah ini dia tertentu kepada yang Nabi, yang Rasul saja? Nabi yang tidak Rasul tak ada? Sebab disebut Rasul saja. Nampak tak? Kalau mari ibarat lagu tu, kita nak kata lagu mana? Dan apa jawab dia? Jawab dia, tertentu juga kepada, dia bahasa mudah, tertentu kepada segala Nabi. Maka ibarat musannif sini, daki. Bila dia kata, al-anbiya'i, satu. Masuk dah ke tak Rasul? Masuk dah? War rusuli. Jadi, min atfil akhassi alal a'am. Ni orang panggil atfil akhassi alal a'am. Boleh? Dan ghaliknya atful akhassi alal a'am ni libayanil fadli, untuk menerangkan kelebihan. Boleh? Dan tidak ada khilaf bahawasanya martabat Rasul itu lebih tinggi daripada martabat apa? Nabi yang tidak Rasul. Boleh? Tu. Di atas ulama yang mengatakan ada fadlun, ada boleh tafadul lah. Ala kulli hal, itu perbahasan yang dibahas. War-rusuli alaihimus salatu wassalam. Dan sifat-sifat yang mesti sungguh. Kita nak hukumkan apa dengan segala sifat yang mesti sungguh ni? Wujubul wajibat ni tadi. Boleh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu mesti sungguh belaka. Tak terima kata tak. Mesti yes lah bahasa mudahnya. Mesti yes. Tu. Nak kena ngapal luar Cina lah sehari. Ustaz kami tahu ke? Tak meh? Ustaz Adi? Ustaz. Ustaz Aziz. Ada meh tu? Gapa Aziz? Tuai. Oi. Tuai. Tahu ke? Biasa ngaji Cina? Dulu lama dah. Dulu lama dah. Tuai. Acik sebut. Tuai. Gitu. Kalau dak? Puk. Oi. Puk. Tuai. Boleh lah gitu. Punya Kelantan sikit dah. Tuai. Suka ni. Tuai. Mesti sungguh. Nak menyebutkan wujud ni, dia tidak semesti dengan apa? Tidak semesti dengan lafaz. Nak menyebut lafaz wujud ni, dia tak semesti dengan lafaz apa? Mesti sungguh saja. Boleh? Apa-apa sahaja yang membawa kepada kita reti makna wujud, dan tidak ada pada lafaz tersebut yang boleh memalingkan kepada makna yang lain, maka sah untuk kita terjemahkan lafaz tu kepada wujud. Kita kena tahu tu cara terjemah. Kaedah terjemah. Tu. Lainlah pula kalau kita bahas
yang menjadi lafaz adab ulama guna. Tu lain kita kecek adab. Jelas Habis takat tu. Tui. Tu. Tui kata, sungguh kata. Ya Allah kau tui. Ya Allah. Dia kurang. Tak ada kita. Tui. Tiu kau tui. Tui. Nanti nak kena gaji sikit dah. Ala kulli hal. Takut ada istiqaq dia tu situ tu. Wallahu a'lam Lil anbiya'i war rusuli idafatu atful akhas ala li bayanil fadli alaihimus salatu wassalam. Ke atas mereka itu khabar muqaddam as-salatu mubtada muakhar. Ke atas mereka itu apa? Sabitatani alaihim ataupun sabitatun alaihim kaedah yang sama tadi. Boleh? Sabitatani ataupun sabitatani ataupun sabitani alaihim, ke atas mereka itu anbiya dan rasul. As-salah ini rahmah dan keselamatan. Betul tak? Was-sifatul mustahilatu. Was-sifati atau pada as-sifatil wajibah. Maf'ulun bih jugalah. Iktibar atau. Dan akan segala sifat-sifat yang mesti tidak. Dengan sifat-sifat yang mesti tidak ke atas para anbiya dan rasul ni, boleh. Kita nak hukumkan dengan apa? Dengan istihalatul mustahilat. Wasifatul jaizatu alaihim, dan segala sifat-sifat yang harus ke atas mereka. Ke atas apa? Ke atas anbiya dan rasul. Habis maudhu' yang kedua. Boleh. Habis maudhu' yang kedua. Maudhu' yang ketiga, wa an ya'rifa ma akhbara bihil anbiya'u alaihimus salati wassalam. Isyarat kepada apa ni? Sam'iyat. Tulis itulah. Jadi habis dah tadi ke apa? Uluhiyat. Habis dah tadi dia isyarat kepada nubuwat. Sekarang ni nak masuk pula kepada isyarat sam'iyat. Jelas dah? Alhamdulillah. Tu musannif kata, dan wajiblah juga mengenal mengetahui. Tahu tu tadi, tahu hati, tahu kata, tahu juga buat apa yang akhbara bihil anbiya, yang telah menceritalah dengannya, dengan perkara tadi tu oleh segala nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Segala nabi lah. Boleh segala nabi. Dan tahu kita akan nabi-nabi yang lain cerita tu daripada mana? Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Para sahabat mereka lah. Boleh pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis. Min ahwalil mauti, daripada keadaan mati dan kubur, wa ma ba'dahuma, dan apa yang setelah daripada itu. Apa yang setelah tu? Bangkit, berhimpun di pada mahsyar, adanya mizan, adanya syurga, adanya neraka. Habislah. Wa man lam ya'rif dzalika, dan barang siapa yang tidak mengenali. Boleh? Apa tu kena faham tak? Tidak mengenali maknanya apa? Tidak berpegang. Betul? Akan sebagai pegang yang putus. Tu. Tidak berpegang akan sebagai pegang yang putus. Boleh? Zalika, ini yang tersebut itu, al-mazkur, yang tersebut tu tadi lah. Apa? Sifatil wajibah dia. Tapi dengan cara dia Dengan cara dia. Al-wajibat, kita kena iktikad tahukan dia dengan cara wujud awas. Faham tak? Tu cara dia tu. InsyaAllah nampak sini Mana tadi? Falaysa bimuslimin, maka tidaklah ia mana? Man lam ya'rif dzalika tadi tu, tidak digelarkan dia tu sebagai seorang muslim. Wa yakhludu fi nari jahannam, dan kekallah ia tu tadi fi nari jahannam. Pada di dalam neraka jahannam. Walaizubillah. Boleh? Batu pengajian akidah ni kita oleh semua sebab nak pastikan yang kita tahu tu sahih. Boleh kalau kita tahu dah. Kalau tak tahu lagi, kena tahulah. Kadang-kadang seorang tu tadi dengan keadaan ni ada dia hidup dalam keadaan kecil dia tu tadi jauh dengan agama dah. Bila tu? Jauh dengan agama dah. Kalau pula private, sekolah private. Ada lah ni sekolah private. Biasanya cikgu mari ngajar rumah ni. Sekolah pula begitu. Kabar-kabar tubik daripada alam ngaji tu, ngadap masyarakat tu,
Dalam keadaan umur 20, pahala ni kita tengok umur belah-belah pun boleh kira dah. Tak? Tubik ngadak masyarakat tu dengan 15, 16, 17. Tak ada dengan dia. Tahu tak? Tak dengan pengetahuan hak dia ada sebelum ni tak ada. Jadi cara kita nak masuk dengan orang lagu ni kena pandai sungguh. Tahu dah? Kena pandai. Kena rahmat lah dengan dia. Adapun kita, kalau contoh kita ni lahir-lahir tu mak ayah ustaz dah. Bawa kita pergi ngaji sekolah agama, sekolah mahad, kau agama kau dah. Kena syukur lah, fabihi wa ni'mah, lebih dah situ syukur. Satu kesyukur dah. Tapi lepas tu sayang-sayang kita hak gitu tu kita nak tinggal mana? Kita nak bawa dia, kita kena tahu dulu. Nampak dah? Ni Allah dah ni, gapo hak dia buat ni, niat kau tu selalu dah. Boleh? Niat kata Mizar Nuji kata dah kan, antara niat-niat kita dalam mengaji adalah menghilangkan jahil diri dan menghilangkan jahil orang lain. Cuma kena ingatlah, nak buai jahil orang lain tu kena buai jahil diri dulu. Kerana berniat ke nak buai jahil orang tanpa niat kata nak buai jahil diri sendiri, itu adalah sombong orang panggil. Boleh? Habis takat tu. Lalu musannif pun nak bahas takrif makrifah. Jadi takrif makrifah sini musannif hanya bawa satu sahaja, boleh, yang dianggap antara takrif yang kuat di dalam segala takrif makrifah. Apa maksud bila ustaz sebut gitu? Yakni takrif makrifat ni ada banyak pendapat. Kama huwa maklumlah dalam syarah-syarah jauharah ke apa kan? Takrif makrifat ni ada banyak. Boleh. Jadi, apakah takrif makrifah yang musannif nak bahas ini? Musannif kata wal makrifatu. Dan bermula makrifah itu maknaha. Maknanya, makna makrifah tu tadi kan? Apa? Al-idraku. Idrak makna tahu. Siapa hak tubik daripada idrak ni? Idrak dengan mana? Al-ilmu. Siapa hak tubik daripada al-idrak ni? Pertama akan tubik al-apa? Asyakku dulu. Kita ambil martabat sesal. Pertama akan tubik apa? Apa? Asyakku. Al-dhannu. Hak tu hak tinggi sekali. Hak nak dekat-dekat dah dengan idrak. Boleh? Nanti dulu. Al-idraku al-jazimu satu patut. Dah. Asyakku al-wahmu dengan apa? Al-dhannu dia ketubik pada jazim. Dah. Dia ketubik dengan ditubik pada jazim. Nanti dulu. Nak mari dulu. Nak mari dulu. Dia akan ada tubik beberapa perkara sini. Pertama akan tubik jahil. Lepas tu kita ada hak tubik apa? Zan, syak, waham, muqallid. Boleh. Lepas tu jahil, tak ada jahil basit ni, jahil murakkab. Boleh. Jahil basit, jahil murakkab. Jadi kalulah boleh. Kita tafsir ke idrak tu tadi dengan al-ilmu, dan al-ilmu tu tadi adalah apa? Al-ilmu tu tadi lawan dia apa? Al-ilmu jahil. Jadi tubiklah siapa daripada al-idrak tu? Al-jahlu. Boleh. Tahu tu pula tahu yang putus. Boleh. Tahu tu pula tahu yang putus. Jelas dah? Tahu yang putus. Ada tak tahu yang tak putus? Tahu yang tak 100% ada tak? Ada. Gapo tahu yang tak 100%? Zon, syak dengan waham. Tubik 3 situ. Boleh. Tahu yang putus tu pula, yang 100% tu tak ada. 100% ni kalau kita luar Kelantan kita panggil tak gagek nah. Tak gagek tu tadi al-muwafiqu. Yang muwafaqatlah ia lil waqi'i. Lam zaidah lah akan waqi'. Yang muwafaqat akan waqi'. Reality. Pada reality, pada kharijuz zihninya betul lagu tu. Kena dah dengan gapo hak kita apa? Pegang ke dengan 100% tadi tu. Boleh. Itu orang panggil makrifah. Ada ke dak al-idrakul jazimu ghairul muwafiqi lil waqi'? Ada. Gapo orang panggil ghairul muwafiqi lil waqi'? Jahil murakkab. Tu tubik situ jahil murakkab. Pakahlah jahil murakkab. An dalilin, tahunya kita dengan 100% tadi tu, yang muwafakat dengan realiti tu tadi tu, mestilah daripada dalil. Tahu daripada dalil tu tadi. Nak tanyalah.
Nah, ada kau tahu tu tanpa dalil? Ada, orang panggil apa? Muqallid. Jadi taklid tu bit situ. Tu bit lah taklid. Jadi apakah itu makrifah? Makrifah itu adalah al-idraku al-jazimu wa al-muwafiqu lil waqi'i 3 an dalilin 4. Mestilah dah ada dalil. Boleh? Mestilah ada dalil. Habis setakat tu. Ni esok lah pula dah. Esok pula tu stesen dia dah.